Okay, hari ini kita akan pergi ke bab yang terakhir untuk kelas kamu. Okay, mungkin kelas kamu yang ini saya biasanya akan pengenalan asal dia lah. Pengenalan je. Nanti minggu depan kamu kat rumah, jangan lupa tengok. Saya akan ajar grup yang A. Saya akan rakam, nanti saya akan upload. Jadi kamu kat rumah bukan tidur. Janganlah kamu tunggu waktu kelas tu tengah rakam. Kalau lain sekolah kita cantik, elok, boleh saya buat direct terus Google Meet kat sini. Kamu kat rumah pun boleh belajar sama macam dalam kelas. Tapi masalahnya memang tak lah kalau 7.30 ni. Betul? Oh, ngangguk betul lah tu. Saya tak cakap betul je tak. Tapi siap ngangguk, kuat ngangguknya tu kan. Okay. Semua pakai mask? Dia tak pakai mask? Pakai mask. Sekarang ni bahaya dah. Kat sekolah. Sekolah mana? Sekolah mana yang kena tu? Kes banyak tu. Ke tak tahu? Tak sago. Mok dekat sini je tak keluar kamu. Sekolah asrama penuh tu. 100 lebih budak yang kena. Sekolah mana? Nanti balik carilah kamu ni. Tak mengikuti perkembangan. Tak tengok berita ke apa ke? Tak tengok? Masya Allah. Habis kamu tengok apa? TikTok? Betul? Insta? Tidur? Tidur, makan. Bangun, tidur, makan. Tidur, makan. Okey, kita teruskan dengan teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras ni tajuk yang penting. Bukan kamu guna masa tingkatan 1 je. Tapi kamu guna juga ketika sampai kamu mati. Dah mati nak guna macam mana cikgu? Nak ukur kubur kamu nanti, betul tak betul dalamnya? Faham? Tapi bukanlah kamu yang ngukurnya. Orang lain lah ngukurnya. Okey? Apa yang kamu akan belajar? Yang pertama, pernah dengar ke teorem Pythagoras ni? Pernah dengar? Tak pernah dengar? Pernah dengar tapi tak tahu apa. Itu okey lah. Kamu akan belajar teorem Pythagoras dengan akas teorem Pythagoras. Sebenarnya kalau kamu belajar ni, kalau kamu main game, senang. Okey. Saya tunjuk kamu. Simple je. Tu pasal saya pemain. Okey, ada peta kan? Ni peta COD lah. Agak-agak macam itulah petanya. Gitu. Ni ada satu pulau kat situ. Kat sini, katakanlah peta game kamu macam ni. Betul? Okey, sekarang ni ada satu jalan. Line macam tu. Tu line apa? Tahu. Tak payah ajar ada. Dak sekolah ajar ni tak ada kan. Okey, kapal terbang kamu akan pergi. Set. Gitu. Lain macam kau. Ini kapal terbang kan, tu terbang. Okey, tu kata terbang kamu. Kamu nak turun dekat pulau ni. Lepas tu nanti dia akan bagi ni kan dia ada garis putus-putus tu. Garis putus-putus ni makin lama akan makin lama makin dekat ke? Okey, soalan saya, waktu masa bila? Dia ada sudut kat sini. Ni ada sudut, betul? Semakin dia ke depan, sudut tu akan semakin. Itulah tak masuk kelas ke apa kau mana ni. Okey, dah tahulah. Kita dah belajar ni. Apa? Sudut dan garis dan mudah. Bila sebut je tajuk sebelum ni dah mata lain. Bila tak masuk tak tahulah. Okey, situ. Lepas tu waktu bila yang paling sesuai untuk kita turun, dan jarak itu adalah jarak yang paling dekat. Tengah-tengah mana? Okey, saya tak nak bagi jawapan.
Saya akan ajar dulu. Nanti ingatkan saya, kita akan pergi ke part yang ini. Okay, siapa yang kumpulan A yang tengok video ni, nanti. Ya. Oh, tak kisahlah asrama ke mana ke. Saya tak tahu, pandai lah demo nak mencari video saya ni. Saya dah khabar kat demo. Faham? Demo masuk daripada koma. Okey. Nanti kaji, nanti balik kaji. Okey, apakah itu hipotenus? Ya, ini hipotenus. Dia ada lagi satu, namanya hipopotamus. Yelah, kamu pun dah semakin nak ke arah itu, makannya kerjanya kan. Berat semakin bertambah kan. Bukan kamu je, saya pun kopi tu juga. Seluar habis tak muat dah. Apa yang perlu saya lakukan? Apa pula exercise lambat? Belilah seluar baru. Allah, kamu ni cara berfikir lain. Dah seluar tak muat, habis tu exercise kejap itu juga turunnya. Tak, belilah seluar baru. Okay, faham? Jadi apakah hipotenus? Selalu kita tengok monitor kan. Tengok monitor. Kita ada monitor 21 inci, 19 inci. Dia punya size monitor itu diukur daripada nampak dah tunjuk sini, daripada bucu ke bucu. Bukannya lebar dia yang 21 inci tu. Bukan lebar dia yang 19 inci tu. Faham? Faham? Itu ilmu. Kita nak beli monitor. Monitor kau berapa? Monitor aku 23 inci. Bermaksud dari bucu ke bucu yang bertentangan. Itu saiz dia. Tapi jangan kamu esok beli monitor 21 inci kan. Lepas tu ambil pembaris ukur. Wih, ngecek orang ni jual ni, kata 21 inci. Pendek je, tak sampai 21 inci. Tu tak ada ilmu lah. Okay, monitor ni berapa inci? 22 je. Mak ai. 32. Entah, nanti kamu ukur. Ukurlah sendiri. Okey. Jadi panjang inilah kita panggil hipotenus. Jarak yang terpanjang dalam segi tiga bersudut. Bila bercakap tentang hipotenus, dia mesti melibatkan yang bersudut tegak. Sudut tegak tu berapa darjah? Berapa darjah? 30, 90 darjah. Sudut ni 90 darjah. Dan sisi yang terpanjang itu kita panggil hipotenus. Okey, ingat sampai bila-bila. Segitiga sudut tepat atau sudut tegak, biasanya hipotenus itu berada di mana? Berada di mana? Dengan sudut tegak tersebut. Itulah hipotenus. Boleh. Ada soalan? Okey. Selesai. Itu je lah. Sisi terpanjang yang bertentangan dengan sudut tegak itu disebut sebagai hipotenus. Itu yang saya cerita tadi. Ini dalam ayat. Jadi ini lukisannya. Ya, habis tang situ. Mari bincang.
ni hipotenus ke? Confident je kamu. Nampak sudutnya berapa? Jadi dia sudut tegak ke tak? Jadi kalau bukan sudut tegak, bukanlah hipotenus. Dia wajib sudut tegak. Faham? Okey, tengok yang ni. A tu hipotenus tak? Ya Allah, saya dah kabur. Ini sudutnya. Hipotenus sisi yang terpanjang. A tu hipotenus ke? Ya, confident ya. Cakap tengok. Hei, ya Allah, tak faham lagi lah tu. Syarat dia yang pertama, sudut tegak 90 dar. Hipotenus mesti bertentangan depan. Kalau yang ini, ke tak faham yang bertentangan dengan yang sisi. Yang ini sisi. Yang ini sisi. Nampak? Sisi bercantum sisi sudut 90 darjah. Bertentangan dia, baru hipotenus. Faham? Ke sebab saya pakai mask kamu tak nampak mulut saya jadi tak faham? Suara saya jelas Boleh dengar Pakai speaker lagi, takkan tak dengar. Okey, habis tang itu. Okey. Kenal pasti hipotenus. Okey, yang A. Mana? Garis AC. Okey, AC. Okey, untuk segitiga PSR, hipotenus segitiga PSR. Hai, saya tak sebut Q pun. Segitiga PSR. Mana dia punya hipotenusnya? Lagi? P dengan R. Okey, segitiga PRQ. Mana hipotenusnya? P. Kenal dulu. Boleh faham? Okey, ada lagi. Ni lagi. Kita secara lisan aja. Okey. Segitiga ni, mana dia punya hipotenus? A, C. Yang ni. Yang ni? Yang mana? Yang mana? Sebutlah, bunyi tak keluar pun. Takkanlah nak dalam kelas pun macam Google Meet juga. Mute kan kamu punya ni mulut. Sebut. Kalau semua ramai-ramai sebut ni, dengar jelas. Mana? Itu baru semua sebut. Kalau tak ada 2-3 kerat je yang nyebutnya. Malas nyebutnya. Pagi-pagi malas nyebutnya. Okay. C. Okay, kita tengok. Segitiga PTS dulu. Segitiga PTS. PS ni. PS ke mana? TS. Sorry lah, tak apa kedengar. Pakai mask. Bunyi P jadi T. Kan? Okey, segitiga PRQ. Okey, dah habis. Mana dia? Jap. Apakah hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak? Kena cari hubungannya. Ini standard pembelajarannya. Okey. Menentukan hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak. Seterusnya menerangkan teorem Pythagoras merujuk kepada hubungan tersebut. Ini cerita teori lah. Okey, yang perlu kamu ingat ini saja. Cikgu, apa cikgu? Banyak cikgu. Mana satu nak ingat ni? Yang kamu kena tahu yang ni. Sub, sub, sub,
Sap. Okey. Ni warna sikit. Yang tu. Okey. Hubungan ini disebut sebagai teorem Pythagoras. Itu dia macam formula lah, dia macam formula. Formula tu yang dipanggil teorem Pythagoras. Okey. Nampak ni? Nampak Okey, saya ringkaskan macam ini. Kalau kamu ada satu segitiga, baik. Kamu ada satu ini segitiga bersudut tegak. Okey, kita ada panjang ini hipotenus. Ini saya labelkan sebagai H. Betul? Okey. Ini saya labelkan sebagai A. Ini saya labelkan sebagai B. Panjang itu A, panjang itu B. Ia ini adalah dia punya hipotenusnya. Ingat. Sisi 1A, sisi 2B. Yang sisi yang paling panjang kita panggil hipotenus. Okey, mengikut teorem Pythagoras, H kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2. Ini adanya. Okey. Itu kalau kita nak mencari. Baik. Itu kalau kamu nak mencari H. Kan saya letak H kat luar tu. Itu kalau nak mencari dia punya hipotenus. Mana dia? Itu teoremnya. Lepas tu kita pusing-pusing je balik. Itu kalau nak mencari H. Kan? Nak mencari H, itu dia punya formulanya. Kalau saya nak mencari pasal, bukan mencari pasal. Kalau saya nak mencari apa? Pasal juga. Kalau nak mencari A, apa dia? H kuasa 2 tambah gitu pula ya. Belajar ke tak belajar persamaan linear? Habis tu macam mana boleh jadi opini pula? Apa beza ini dengan ini? Habis tu mestilah ada beza. H tu pendek. A tu pendek. B tu pun pendek. A tu panjang. H tu panjang. Apa dia Firas? Tolak apa? H kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ingat. Okey, kalau B kita nak cari B, H kuasa 2 A kuasa 2. Inilah yang kita namakan teorem Pythagoras. Ini yang kamu kena ingat. Dia punya teoremnya. Teorem tu macam teori lah. Itulah lebih kurang cakap kitanya. Boleh? Okey. Okey, kalau dah settle yang ini, buku kerja muka surat 164, sila buat soalan 1 dan juga soalan 3. Okey, kita tengok latihan soalan 1. Tentukan hipotenus. Maknanya kita nak kena cari dia punya hipotenus dia lah. Okey, untuk yang pertama ni, mana dia punya hipotenus? Hipotenus apa? Hipotenusnya huruf R.
Okey. Yang kedua ni huruf ni L ke I ni? L. Okey. Seterusnya garis. Garis. Tengok yang bertentangannya adalah B, BC. Yang ujung ni G, GE. Gitu. Okey. Yang kita dah tengok tadi. Okey. Tambah, operasinya tambah. Jadi ikut formula. Cepat, kuat sikit. Hipotenusnya yang mana? A ke B ke C? Hipotenus dulu. Tengok hipotenus dulu. B. Jadi B kuasa sama dengan A kuasa 2 tambah C kuasa 2. Gunakan pen merah. Jangan dah salah kamu pergi liquid paper kan je kan. Pen merah. Salah pangkah, tulis yang betul. Okey, B. B. Cari yang hipotenus dulu. Z. Okey, Z dia punya hipotenus. Jadi Z kuasa 2. Maka X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Selesai. Ada soalan kat situ?